Okey, network device yang seterusnya adalah bridge, di mana bridge ini adalah fungsinya lebih kurang repeaters, iaitu pengulang, dan fungsi tambahan dia adalah untuk menapis kandungan filtering contents dengan membaca address, reading the media access control, maksudnya membaca alamat kawalan akses media MAC, sumber dan destinasi lah, destinasi yang kita nak hantar dan sumber daripada mana. Dan ianya juga digunakan untuk menyambung dua local area network working. Maksudnya kita set up dua LAN dan kita nak sambung dia, kita akan menggunakan bridge lah. Dan ianya mempunyai satu input dan port output yang tunggal dan ianya menjadikan dua port device lah. Okay, dia macam ni. Bridge ni kalau korang tengok dia ada dua local area network Maksudnya ni kita menggunakan bus topologi. Yang atas ni maybe kita set up menggunakan tree topologi. Jadi kita nak menghubungkan antara dua topologi tersebut, kita menggunakan bridge lah. Okay. Dua jenis bridge iaitu kita ada transparent bridge dan juga source routing bridge. Jadi dia ada perbezaan lah antara transparent dan juga source routing di mana kalau transparent bridge ni adalah bridge yang di mana stesen ini kita tak tahu kewujudan dia. Tu yang namanya transparent lah. Kita tak tahu kewujudan bridge tersebut, sama ada bridge tersebut telah ditambah ataupun di-delete, dibuang daripada rangkaian. Jadi kita transparent, kita tak nampak dan konfigurasi semula stesen tu adalah tidak perlu. Jadi kita tak boleh nak detect lah kita menggunakan bridge sebab dia transparent. Dan transparent bridge ini juga menggunakan dua proses iaitu bridge forwarding dan juga bridge learning. Jadi dia ada dua jenis lah, dua proses Okey, seterusnya adalah source routing bridge, di mana dalam source routing bridge ni adalah operasi penghalaan itu dilakukan oleh stesen sumber dan frame yang ianya dispesifik melalui laluan yang kita ikuti yang asal lah, maksudnya menentukan laluan mana yang perlu kita ikut. Okay. Dan biasanya ianya akan menghantar ataupun menghantar melalui rangkaian dengan menggunakan laluan yang kita nampak laluannya. Jadi kita tahulah kat mana path dia, kat mana laluan destinasi yang digunakan. Okay. Okay, network device yang seterusnya adalah switch. Switch ni gambaran ni macam ni lah. Dan switch ini juga dikenali sebagai multi-port bridge. Multi-port bridge with a buffer. Maksudnya bridge yang mempunyai banyak port dan ianya digunakan untuk menimbal balik lah, di buffer menimbal balik, dan reka bentuk ianya adalah untuk meningkatkan kecekapan. Di mana makin banyak port tu maksudnya kurang berlakunya traffic jam dalam rangkaian lah dan prestasinya lebih baik lah. Dan switch yang digunakan, switch ini digunakan untuk melakukan semakan ralat, error checking sebelum kita nak forwarding, kita nak hantar data, kita akan guna switch ni. Jadi ianya menjadikan penghantaran kita tu cepat, pantas dan cekap lah. Dan ianya boleh mengurangkan ralat dalam penghantaran sesuatu information ataupun data lah. Dan ianya dalam erti kata lainnya, switch ni membahagikan domain di mana dia divide collision domain of host. Maksudnya dia mengurangkan berlakunya kesesakan dalam rangkaian lah. Okay.
Ini adalah gambaran penggunaan switch yang kita set up, di mana switch ni dia akan set up di tengah dan dia akan menghubungkan pelbagai jenis device. Contohnya kita ada boleh set up tambah router dan sebagainya lah dalam port tersebut. Tujuannya untuk mengelakkan berlakunya traffic jam dalam rangkaian. Okey, network device yang seterusnya adalah routers. Okey, router ni banyak kita guna dekat rumah lah. Bila kita pasang wifi di rumah, kita ada router tersebut lah. Dan router ini adalah peranti yang bentuk dia seperti switch. Ianya adalah untuk mengarahkan paket data ni menggunakan internet protocol address. Jadi ianya menggunakan IP lah, IP address. Dan router ni biasanya kita sambungkan dekat local area network LAN dan juga wide area network WAN secara bersama, dan ianya mempunyai updating routing table. Maksudnya kita ada routing table yang bertujuan untuk kita kemaskini secara dinamik berdasarkan kepada permintaan lah, permintaan data. Dan router ni juga dia dibahagikan kepada broadcast domain yang disambung dekat router tersebut lah. Contohnya macam ni kita ada router dan router ni kita hubungkan dengan switch dan kita hubungkan pula dengan hub. Barulah kita set up dengan bridge. Ini kiranya router ni dia akan control overall lain-lain network device. Jadi dia adalah the main yang kita nak set up sebelum kita nak guna internet. Jadi router ni adalah kita panggil sebagai peranti lapisan rangkaian lah. Lapisan yang utama dia duduk ke atas sekali. Okey, yang seterusnya, network device yang seterusnya adalah gateway. Gateway ni adalah laluan untuk menyambung dua rangkaian bersama-sama. Ianya berfungsi pada model rangkaian yang berbeza. Okey, dan basically-nya pada asasnya ianya berfungsi sebagai messenger agent messenger agent yang mana ianya mengambil data dari satu sistem dan dia interpret dan dia transfer kepada sistem yang lain. Dan gateway ini juga dikenali ataupun dipanggil sebagai protokol converter, yang mana ianya beroperasi dalam mana-mana lapisan rangkaian. Okey, ini adalah gambaran visual gateway digunakan, di mana kita ada beberapa server dan kita hubungkan dengan gateway. Dan gateway ni dia akan menghubungkan antara beberapa server. Lepas tu server dia hubungkan melalui maybe melalui apa-apa device network. Seterusnya barulah di-connect dengan mana-mana nodes ataupun komputer yang ada lah, yang di-set up. Okey, yang seterusnya adalah router. Router juga dikenali sebagai bridging router, dikombine antara bridge dan juga router. Tu yang dia jadi router. Dan peranti ini ianya menggabungkan ciri antara bridge dan juga router, dikombine. Tu yang jadi router. Ianya berfungsi sebagai router, penghala, dan juga ianya berfungsi sebagai bridge. Okey. Jadi dia boleh merentasi rangkaian dan ianya berfungsi sebagai tapisan trafik, mengelak berlakunya trafik jam dalam rangkaian setempat lah. Dan router ini dia akan disambungkan melalui rangkaian menggunakan protokol yang berbeza. Dan router ni dia diprogramkan untuk berfungsi sebagai bridge dengan router, dan ianya dikonfigurasikan sebagai bridge. Yang main dia adalah bridge dan ianya adalah untuk mengelakkan berlakunya kesalahan penghantaran data lah dalam rangkaian. Tapi dia boleh menggunakan protokol yang tertentu. Spesifik protokol. Dan apabila ianya dikonfigurasikan sebagai router,
ianya akan menghalakan ataupun mengarahkan data tu akan dipecahkan kepada paket dan dihantar melalui rangkaian menggunakan protokol berdasarkan IP address. Berdasarkan IP address. Okey, ini adalah contoh router di mana ianya adalah di bawah data link layer ataupun network layer. Okey.